Now, ini antara perkara yang merisaukan Perikatan Nasional sebenarnya, iaitu kestabilan di dalam kerajaan perpaduan ini yang merisaukan mereka. Mereka lebih mudah mendoakan Zahid Hamidi gol al di bawah daripada mendoakan kesihatan mereka. Mereka lebih mudah mendoakan kecelakaan orang daripada kesejahteraan orang lain. Dan itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah, tuan-tuan? Sebab sekarang ini mereka berada dalam keadaan dilema yang amat berat. Dilema yang amat berat. Hari ini, ada seseorang mesej saya. Dia kata, benarkah dakwaan bahawa 10 orang ahli parlimen, 10 orang ahli parlimen Parti Keadilan Rakyat PKR akan melompat dan menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional? Baik, saya kata, mana dia dapat teori ni? Saya tanya, mana dia dapat teori ni? Kalaulah yang kata 10 orang tu daripada UMNO, logik lagi lah teori tu. Logik lagi lah. Kita tahu dalam UMNO ni pun ada yang pro kepada PN. Itu lagi logik. Tapi 10 orang dalam PKR tiba-tiba nak sokong PN. Siapa? Kita fikir logik. Ni dia bukan cerita PH. Dia cerita Parti Keadilan Rakyat. Saya fikir-fikir siapa dalam parti. Semua MP dalam Parti Keadilan Rakyat ni saya kenal. Saya kenal secara personal. Rapat tak rapat tu cerita lain, tapi saya kenal mereka secara personal. Saya fikir-fikir siapa agaknya. Ni saya tahu itu mainan dia orang nak throw us off balance. Saya tahu. Dia orang saja nak rock our boat. Saya tahu. Rattle our cage. Saya tahu. Itu permainan dia orang. Saya tahu. Tapi saya terfikir logik je lah. Siapa? Okey. Dia ada 2 kumpulan ahli parlimen di dalam Perikatan Nasional. Satu orang Islam, satu orang bukan Islam. Nah, orang bukan Islam di dalam Parti Keadilan Rakyat PKR, dia takkan sokong PN, tuan-tuan. Takkan sokong PN selagi mana ada PAS dekat situ. Selagi mana ada parti yang menunggang agama, yang merosakkan agama Islam, yang menjadi parti ajaran sesat, kita kata, maka di situ orang bukan Islam takkan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, apatah lagi nak pergi melompat. Apatah lagi nak menyatakan sokongan. Now, tinggal pula kumpulan mereka yang beragama Islam. Yang Melayu dan beragama Islam. Ada tak juga yang tak Melayu, bukan Melayu tapi beragama Islamis? Dalam MP sekarang ni tak ada lah. Tapi ada dalam Parti Keadilan ramai. So, adakah mereka akan menyatakan sokongan? Kita fikir logik satu. Kenapa? Mereka berpuluh tahun berjuang jadi kerajaan. Tiba-tiba dah jadi kerajaan, tiba-tiba nak menyatakan sokongan kepada pembangkang. Untuk apa? Logik tak? Dan kalaupun 10 ini menyatakan sokongan kepada kerajaan, saya nak tanya, tumbang ke kerajaan? 152, 51, salam 51, 152 tolak 10 ada 142 lagi. Masih lagi tak tumbang kerajaan. Macam saya kata malam tadi lah. Tolak lagi 10. 132 masih tak tumbang. Tolak lagi 10. 122 masih tak tumbang. Tolak lagi 10. 112 masih tak tumbang. 4 kali tolak pun masih tak tumbang. Jadi kalau tak tumbang, buat apa 10 ni nak suicide, pergi sokong dia ada parti, tapi lepas itu jatuh kerusi dan untuk apa? Now, sebaliknya tuan-tuan. Sebaliknya apa yang berlaku adalah ni saya nak share satu cerita. Ni daripada kawan saya juga, YB Arafat. Lambatlah. Alright. Tiga adun pembangkang sokong kerajaan PHBN di Perak. Naib Pengurusi PKR Perak Muhammad Arafat Variasi Muhammad mendakwa sekurang-kurangnya 3 adun pembangkang menyokong kerajaan negeri PHBN. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang Negeri Razman Zakaria menyifatkan dakwaan itu sebagai provokasi politik murahan. Laporan memetik media Arafat gambar bawah berkata, 2 adun telah bertemunya bulan lepas dan bulan ini untuk menyatakan hasrat mahu membantu rakyat dan mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan perpaduan negeri Perak dengan menyokong kepimpinan. Pemimpin PKR itu yang enggan mendedahkan nama adun berkenaan berkata ketiga-tiga mereka tidak akan meninggalkan parti masing-masing. Mereka duduk dalam parti mereka, tidak menyeberang, iaitu duduk bersama di dalam
blok parti pemerintah di Dewan Rakyat. Tetapi lebih kepada menyokong kepimpinan Menteri Besar Perak Sa'arani Muhammad, katanya. Arafat berkata ketiga-tiga adun itu yakin dengan kepimpinan Menteri Besar dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di peringkat negeri dan persekutuan. Pada masa ini PHBN mempunyai 33 kursi, manakala PN mempunyai 26 kursi. Kalau tolak 3 jadi 23, 33 jadi 36. DIP mempunyai sekurang-kurangnya kursi tertinggi iaitu 18 kursi dan PAS pula 17 kursi. Nah, saya tambah lagi apa yang Arafat ni kata. Dan bila Arafat ni kata, tuan-tuan, ni bukan benda baru, ni benda yang saya bincangkan juga. Bukanlah dengan Arafat, tapi kita bincangkan juga dan kita perhalusi. Dia macam ni. Saya sarankan, pertama sekali kerajaan kena jelas dan kena ada MOU yang tersedia. Kena ada MOU yang tersedia sekarang ni. Maksudnya kerajaan sudah ada MOU yang dia boleh sediakan, yang ada untuk memastikan kalau sesiapa yang melompat, mereka sudah clear dengan apa yang berada, apa yang perlu mereka lakukan kalau sekiranya mereka menyokong kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 lagi ahli parlimen. 3 lagi ahli parlimen Perikatan Nasional yang akan menyokong kerajaan PMX. Tadi Arafat kata, YB Arafat kata 3 daripada Perak. Saya kata 3 lagi daripada Perikatan Nasional yang akan menyokong PMX. Nah, rundingan itu sudah ada, pertemuan itu sudah berlaku, pertanyaan itu sudah ada. So, mereka gabra. Disebabkan mereka gabra itu yang keluar cerita 10 orang PKR nak pergi sokong. Kat celah bedah mana yang dia nak pergi sokong? Kalau sekiranya kita kata, dalam keadaan sekarang ini, dia nak sokong macam mana? Tuan-tuan, tolong share dan juga tolong tap-tap love, boleh tak? Saya tak minta gift tak boleh nak bagi. Boleh tolong share tak, tuan-tuan? So, kalau kita tengok dalam keadaan senario sekarang ini, kita timbang di antara untung dan rugi, tuan-tuan. Untung dan rugi. Apa untungnya sokong Perikatan Nasional? Apa untungnya sokong Perikatan Nasional? Apa ruginya kalau keluar daripada kerajaan? Apa untungnya kalau sokong kerajaan dan apa ruginya kalau tidak menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional? Perkiraan sekarang ini adalah berdasarkan kepada jumlah itu. Kepada sokongan, jumlah sokongan. Adakah sokongan itu akan berlaku? Apa rugi? Apa untung aku sebagai individu? Diorang bertanya, untung ruginya bagaimana? So sekarang ni, kalau kita faham 2020 dahulu, 2021, pada waktu itu Perikatan Nasional mempunyai jumlah duit yang banyak. Kita cerita tawaran kepada setiap individu, tu termasuk arwah Allahyarhamah YB Natra sendiri menceritakan, jutaan ringgit ditawarkan. Jutaan ringgit. Malah ada satu YB bercerita personal kepada saya depan mata dia, jutaan ringgit. YB PKR menceritakan kepada saya, dia letakkan jutaan ringgit di depan dia untuk lompat dan menyokong Perikatan Nasional pada waktu itu. Now, kalau sekarang ini, pada waktu itu ialah dah duit dapat jadi kerajaan. Logik lah kalau nak lompat, logik. Bukan saya kata morally right, tapi logik lah kalau nak melompat, nak pergi menyokong Perikatan Nasional. Dah lah duit pun dapat, kalau tak apa maki rakyat makilah. Maki pun makilah, janji aku dapat jadi kerajaan sekejap, aku dapat duit, lepas tu aku bersara lah dalam politik. Baru-baru ni cerita tuan-tuan, kisah berkenaan dengan tersebar lah. Ada satu WhatsApp, dia kata bahawa tak lama lagi kabinet akan dirombak, antaranya adalah Zahid Hamidi akan turun menjadi daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, akan digantikan oleh Tok Mat. Kenapa? Sebab Zahid sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Malah Raja Petra, geng-geng Illuminati itu sendiri mengatakan bahawa Zahid hanya ada 6 bulan saja untuk hidup. Ini dakwaan Raja Petra, bukan saya cakap. Dia kata 6 bulan jadi UMNO sekarang ini sedang bergolak, sekarang ini tarik menarik, dan menyebabkan Mahathir kata pembangkang kata bahawa UMNO akan menarik sokongan daripada PMX dan akan menyokong Perikatan Nasional sekiranya Zahid jatuh dan gugur dan juga UMNO berpecah. Baik, kita dengar kenyataan Zahid sendiri. Saya sihat atas doa semua. Nafi hidap kanser Ahmad Zahid. Timbalan Perdana Menteri Datuk Ahmad Zahid Hamidi menafikan dirinya menghadapi kanser dan akan meletak jawatan seperti mana yang didakwa oleh seorang blogger baru-baru ini. Malah Presiden UMNO itu mengesahkan bahawa beliau kini kembali setelah menjalani prosedur pembedahan prostat.
Saya sendiri tidak tahu akan melakukan perkara itu letak jawatan, dan saya memang ada menjalani pembedahan prostat baru-baru ini. Semua orang lelaki ada prostat, dan di depan kita pun mungkin ada yang sama, besar atau kecil katanya. Dia berseluruh lah. Tapi janganlah buat spekulasi macam-macam. Alhamdulillah saya sihat atas doa semua. Termasuk orang mendoakan saya melakukan perkara yang tidak pernah saya fikirkan katanya. Beliau berkata demikian menerusi sidang Ahbas dalam merasmikan majlis peluncuran rancangan hala tuju transformasi di Politeknik. Dalam masa yang sama, TPM sahkan lepas bedah akibat penyakit prostat. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidin menafikan spekulasi mengenai tahap kesihatannya merosot sehingga mendorongnya untuk melepas jawatan. Saya sendiri pun tak tahu yang saya akan meletak jawatan. Saya memang ada menjalani pembedahan prosedur pembedahan prostat. Semua orang lelaki ada prostat di depan saya, wartawan. Mungkin ada katanya.